Hai, apa khabar semua? Nama saya Mukris Adam. Saya merupakan seorang pelajar daripada Universiti Putra Malaysia. Hari ini saya akan bercakap tentang kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Baiklah, pertama sekali, sebelum kita bercakap tentang kesihatan mental, kita harus sedar bahawa setiap orang pasti ada masalah mereka yang tersendiri. Jadi, tidak wajarlah bagi kita untuk mengatakan masalah seseorang itu tidak relevan bagi kita. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita haruslah prihatin antara satu sama lain dan mendengar masalah kawan-kawan kita, ahli keluarga kita dengan hati yang terbuka agar mereka selesa untuk mendapatkan bantuan daripada kita. Bercakap daripada perspektif seorang pelajar, saya dapat perhatikan terdapat 4 faktor utama yang menyebabkan pelajar mudah tertekan. Pertama adalah masalah kewangan. Kedua adalah masalah pelajaran. Ketiga adalah masalah hubungan dalam keluarga. Dan 4, akhir sekali adalah masalah dalam hubungan peribadi. Selalunya, bila seorang pelajar ini menghadapi tekanan emosi, mereka akan mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Contohnya, mereka akan keluar dan berjumpa dengan orang-orang yang tertentu untuk menyelesaikan masalah mereka. Ada juga yang pergi ke shopping mall untuk melepaskan tekanan. Mereka akan pergi berhibur dengan kawan-kawan, makan, tengok wayang dan sebagainya. Jadi, apabila PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu, pelajar terpaksa tinggal di bilik seorang diri selama sebulan dan mereka melawan masalah peribadi mereka secara dalaman seorang diri. Ini meletakkan mereka dalam kedudukan yang amat bahaya kerana orang-orang yang tertekan dan tidak berkomunikasi lebih cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjejaskan kesihatan mereka. Sesetengah pelajar yang tidak berfikiran matang, mereka mengambil jalan mudah untuk mengatasi masalah emosi seperti meminum arak untuk mabuk dan lupakan masalah sendiri, dan ada yang mencederakan diri sendiri sebab mereka lebih rela merasakan kesakitan fizikal daripada kesakitan emosi. Ada juga pelajar yang hisap rokok dan hisap ganja sebagainya untuk berasa high bagi melupakan masalah mereka. Jika anda merupakan seorang pelajar dan mengalami tekanan emosi, saya nak anda tahu bahawa anda tidak keseorangan. Perkara pertama yang anda harus lakukan demi melawan tekanan emosi adalah dengan bercerita masalah dan bebanan yang anda sedang alami kepada seseorang yang anda percaya. Pihak kaunseling di setiap universiti juga bersedia untuk membantu anda dengan mendengar perkongsian bebanan anda dan memberi nasihat yang sesuai demi masalah anda. Kemudian, setelah mendapatkan pertolongan daripada seorang kaunselor, perkara kedua yang anda harus beri tumpuan adalah dengan meminimumkan makro stres ataupun tekanan makro. Hal ini tidak mustahil dengan cara kita mengamalkan diet pemakanan yang sesuai dan mengamalkan senaman harian yang cukup. Hal ini kerana sesetengah orang yang tertekan, mereka selalu hilang selera makan menyebabkan mereka kurang berat badan dalam masa yang sangat singkat. Jadi, nutrisi dalam badan mereka semakin berkurang, menyebabkan makro stres dalam badan semakin meningkat. Jadi, setiap kali tiba waktu makan, saya cadangkan agar anda mulakan meal anda itu dengan pembuka selera seperti buah-buahan atau sup sayur agar dapat meningkatkan selera makan anda. Jadi, dengan menjaga pemakanan dengan baik, kita dapat mengembalikan semula tenaga yang kita kehilangan sewaktu kemurungan. Seterusnya, perkara ketiga yang kita harus beri tumpuan adalah dengan memperbaiki ritma pernafasan kita. Seseorang yang mengalami tekanan dan kemurungan mempunyai ritma pernafasan yang lebih pendek. Mereka mengambil masa yang lebih singkat untuk menghirup udara dan menghembus udara. Secara logiknya, apabila durasi yang diambil untuk menghirup udara adalah pendek, jumlah oksigen yang masuk ke dalam badan dan diserap oleh otak adalah sedikit.
Jadi, ini meningkatkan makro-stres di dalam badan. Oleh itu, kita haruslah memperbaiki ritma pernafasan kita dengan cara berlatih mengambil nafas yang lebih panjang. Selain itu, cara yang lebih efektif untuk memperbaiki ritma pernafasan adalah dengan mengamalkan senaman di rumah. Contoh senaman yang anda boleh amalkan adalah weightlifting, push-ups, sit-ups dan sebagainya. Malah, anda boleh juga melakukan yoga. Pada satu tahap, seseorang yang kemurungan dan mengalami tekanan pasti pernah merasakan kepala mereka sakit dan migrain. Oleh itu, mereka perlukan rehat yang secukupnya untuk mengembalikan tenaga yang mereka kehilangan sewaktu kemurungan. Sewajarnya, kita hendaklah mendapatkan tidur yang cukup, iaitu sebanyak 8 jam sehari, minimum. Tapi ada yang tanya saya, bagaimana pula dengan masalah insomnia? Saya tidak dapat tidur dan akibatnya saya hanya mendapatkan tidur sebanyak 3 jam sehari. Berdasarkan pengalaman saya, perkara pertama yang saya lakukan untuk mengatasi masalah insomnia adalah dengan menetapkan target time untuk saya tidur. Jadi, saya menetapkan pada pukul 10 malam, saya mesti tidur. Sehingga 8 jam seterusnya, baru saya bangun daripada tidur. Tujuan target time tersebut adalah untuk mendisiplinkan diri agar kita tidur tepat pada waktu. Ada pendapat saintifik yang mengatakan bahawa otak kita mempunyai biological time machine, di mana jika badan kita berehat pada satu masa yang tertentu, badan kita akan terbiasa dan apabila tiba waktu tersebut, badan kita akan mula berasa penat dan ingin mendapatkan rehat. Okey, setelah kita set masa untuk kita tidur, di waktu siang pula kita bolehlah memenatkan badan kita dengan melakukan aktiviti fizikal yang berat secukupnya. Oleh itu, di belah malam kita akan berasa penat secara tidak langsung, memerlukan tidur yang secukupnya. Akhir sekali, untuk mencegah insomnia, janganlah kita minum air yang bertenaga pada waktu malam. Contohnya air Red Bull, air Drive, air kopi, Levita dan sebagainya yang seangkatan dengannya. Kita hendaklah kurangkan minum pada waktu malam, kerana hal ini menyebabkan badan kita rasa bertenaga dan tidak memerlukan tidur. Kesimpulannya, saya percaya bahawa setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, kita hendaklah teruskan bersabar kerana kehidupan ini adalah satu ujian. Walaupun kehidupan merupakan suatu ujian yang sangat sakit, tetapi ambillah sebagai pengajaran yang amat berharga. Keep moving forward. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.